Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes guys, aku kembali lagi. Apa khabar korang? Adakah korang dah sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita semua guys. Dan yang paling penting, kita kena banyak-banyak bersyukur. Bagi yang ada ibu bapa, kita lebihkan bersyukur. Sebab apa? Ibu bapa ni adalah anugerah yang Allah bagi kepada kita. Jadi sementara mereka masih ada, marilah kita jaga diorang guys. Jaga hati dan perasaan diorang. Sebab mak bapak ni dia memang tak boleh nak diganti dengan benda lain. Kalau harta benda dia boleh diganti. Macam kalau kereta kau hilang ke apa, kau boleh beli kereta baru. Kalau rumah kau terbakar ke, kau boleh cari duit cari rumah baru. Tapi kalau mak bapak engkau telah pergi selamanya, kau tak boleh nak cari yang barulah. Pasal mak bapak ni memang itu sajalah mak bapak kita. Kalau nak cerita pasal mak bapak angkat ni, ini lain cerita lah. Bukan darah daging kita. Ini aku bercerita tentang mak bapak yang melahirkan kita, yang menjaga kita, mendidik kita sehingga kita besar macam ni guys. Okay, kenapa hari ni? Sebab sebelum ni pun aku ada buat satu video berkenaan tentang seorang bapa yang telah dibuang. Dan hari ni ada lagi topik yang semacam ini juga, dan ia lebih menyedihkan lah guys. Kenapa aku cakap macam tu? Pasal aku terlihat ada satu video di mana ada seorang ustaz ni, dia menceritakan bagaimana kisah sedih seorang ibu yang telah dibuang oleh anak-anak dia dengan cara meninggalkan dia di rumah orang tua-tua dan tak jumpa. I mean, dia tak pergi tengok mak dia, dia tak membahagiakan hati mak dia, sehinggalah ada kisah yang sangat-sangat menyentuh perasaan aku. Aku dah tengok video ni, tapi aku nak tengok lagi. Tapi bagi siapa yang tak tengok, kita tengok video ni dan kita ambil pengajaran guys. Pasal apa? Ada sesuatu yang kita boleh belajar pada kisah ini, dan ini adalah sebuah kisah yang sangat menyedihkan guys. Kita tengok dulu apa yang video aku nak share dengan korang. Cerita waktu saya nak balik, dia bagi-bagi amalan ni tuan-tuan. Ada satu katil kosong. Saya masih ingat sampai sekarang nama makcik tu, Makcik Azizah. Masih ada nama tapi tak ada orang. Saya kata, doktor mana ni? Dia tarik tangan. Dia tarik tangan doktor. Biasa dia bukan Islam. Saya pun terkejut. Dia tarik tangan, duduk sebelah dia. Dia kata, Ustaz, makcik ni baru meninggal. Allah. Baru meninggal. Dia kata, anak-anaknya janji nak datang ambil, tapi tak datang. Janji nak datang buka puasa sekali hari lahir dia. Yeah. Jadi dah setahun anak ni tinggal, tak berhubung, apa semua. Anaknya semua berjaya. 4 orang anaknya, doktor kata seorang ni, semua percaya. Semua grade 41 ke atas lah kalau gaji. Pendekkan cerita, anak kata kami akan pergi ambil mak kami waktu hari lahir dia untuk kami buat puasa, untuk kami hantar balik. Yeah. Dia punya excited. Doktor dia kata, makcik anak nak datang ambil ni bila bulan depan, hari lahir. Dia punya excited Ustaz. Dia pangkah kalender setiap hari. Saya tengok ada kalender tu Ustaz. Dia pangkah setiap hari. Sampai pada hari lahir dia anak nak ambil buka puasa Ustaz. Anak janji main dalam pukul 5, pukul 6. Pukul 5 pagi dia dah siap pakai pakaian cantik, kemas beg. Masya-Allah. Kemas beg semua, ditunggu. Tunggu kat luar rumah. Doktor kata, makcik, Cik Izzah masuk dalam dulu. Anak datang pukul 5 petang, bukan 5 pagi. Dia kata, saya takut anak saya susah. Allahu Akbar. Saya takut anak saya susah, dia kata. Masya-Allah. 10 jam nak duduk kat luar tak? Kalau kita lah, anak biarlah nak tunggu. Mereka boleh hantar hang kat sini. Mereka dah senang lenang dah. Dia kata, tak, takut anak susah. Walaupun anak dah khianat kat dia 2 tahun, setahun tinggal dekat situ. Anak kata nak pergi jalan, anak dia tinggal kat situ. Ustaz, wajak punya anak ni. Kalau ada ni, buh tengah belakang ni. Kayu 35 ke apa. Mak ni tunggu. Doktor kata, saya pujuk dia masuk tengah hari, pukul 1-2 duduk dekat panas. Takut susah kat anak. Allah. Sampailah petang, pukul 5 anak tak datang, pukul 6 anak tak datang, anak tak mesej, tak abang apa-apa. Buka puasa, orang buka puasa, dia tak buka puasa Ustaz, dia tunggu kat luar lagi. Pukul 8 dia masuk rumah, dia tak cakap sepatah pun. Allah. Dia kata, saya pun tak berani cakap apa dah. Dia masuk dalam rumah dengan pakaian yang 13-14 jam. Dia tunggu kat luar tu. Tanpa makan dan minum sedikit pun dalam keadaan dia berpuasa. Terus dia tidur. Esok pagi, doktor nak bangun gerak untuk subuh, untuk sahur, dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Saya pesan, kalau 4 orang anak yang sedang menonton ni, walaupun ibu kamu dah meninggal dah 12 tahun, demi Allah, tidak ada sedikit pun ruang di dalam syurga melainkan neraka bagi tempat kamu. Kalaulah dia mati dalam keadaan tidak redha kepada kamu 4 orang.
Kalau kamu mendengar, sebelum kau mati minta taubat pada Allah. Tak tahulah kau mana. Secara hakikatnya kalau dia mati dalam tak redha, kemudian kamu tertutup terus pintu syurga, melainkan neraka yang layak pada kamu selama-lamanya. Kalau kamu sedang menonton, usahalah apapun, mintalah mudah-mudahan kemarahan Allah itu diberikan pengampunan kepada kamu dengan jalan apa saya tak tahu. Usahakan balik. Makcik itu meninggal dalam keadaan doktor kata dia panggil high depression, membuatkan dia terlalu kecewa, terlalu marah, meninggal ketika tidur. Tolong. Saya pesan untuk diri saya. Saya juga seorang anak, kita buat sama-sama. Sebab tu kalau pergi rumah orang tua-tua tu takkan belajar banyak benda. Hari ni kalau tuan-tuan tak kerja, besok kalau cuti bawa anak-anak pergi rumah orang tua-tua, khidmat sesuatu, tuan-tuan akan belajar banyak benda. Tuan-tuan akan ajarkan nilai moral yang baik kepada anak-anak. Kenapa saya perjuangkan rumah warga emas? Sebab saya nak belajar benda tu. 2011 saya tengok depan mata saya. Keadaan tersebut. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa saya. Mengampunkan dosa kita semua daripada perbuatan zalim ini. Yang takkan pernah berlaku lagi kita harapkan di atas muka bumi Allah. Kerana saat mana setitis air mata yang turun disebabkan kemarahan kepada mak ayah, maka tuan-tuan mungkin gelap dunia kita. Walaupun sekaya manapun kita, setinggi manapun pangkat kita, sebesar manapun jasa kita, hatta kalau kita ni pemimpin nombor 1 dunia pun, ketika mak dan ayah kita kecewa kepada kita, tidak ada melainkan kemurkaan Allah. Wa'iyyazubillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Guys, inilah video yang aku bila tengok kali pertama, aku terus macam nak meleleh air mata aku. Aku rasa sangat-sangat sedih dengan apa yang telah terjadi kepada makcik ni lah guys. Dia, aduh, aku sampai sekarang aku masih lagi terngiang-ngiang apa yang diceritakan oleh ustaz tu. Bagaimana dia mendengar cerita daripada pihak yang menjaga makcik ni di rumah orang tua-tua tu. Sedih guys, korang pun dah dengar tadi kan, macam mana dia begitu mengharap anak dia datang jumpa dengan dia apabila anak dia telah berjanji untuk nak ambil dia buka puasa sama-sama. Dan akhirnya apa yang anak dia buat adalah mungkir janji, tak datang langsung tengok mak dia yang telah melahirkan dia. Walaupun anak-anak dia ni katanya ada 4 orang anak, semua yang dah jadi orang berjaya. Tapi itulah guys, ini kita belajar sesuatu. Menjadi manusia yang berjaya di dunia tak semestinya menjadi manusia yang baik. Sebab apa? Sifat baik ni dia bukan kita hitung dengan melihat kejayaan seseorang itu. Sebab tu aku selalu bercakap pada keluarga aku dan juga aku memperingatkan diri aku, kejayaan ni kita tak boleh ukur dengan apa yang kita miliki di dunia, melainkan takwa kita kepada Allah. Sebab semakin kita beriman kepada Allah, semakin kita memahami konsep hidup ni, semakin rendah hati kita jadi, semakin kita nak menjaga kedua ibu bapa kita. Jadi bila dengar kisah ni tadi guys, memang sedih lah. Sedih kerana apa yang telah terjadi kepada makcik ni. Memang satu benda yang aku sangat-sangatlah minta doa kepada Allah agar Allah tidak menjadikan diri aku dan juga korang yang mana ada mak bapak, jangan jadi seperti manusia seperti itu guys. Dan kalau aku tengok balik macam mana reaksi ustaz ni, dia begitu marah guys. Dia sampai dia cakap, aku pun nak cakap takut lah. Tapi kalau betul lah itu hakikatnya, memang takut guys. Sebab apa, bila seorang ibu meninggal dunia, tidak reda dengan kita yang anak yang dilahirkan ni, Allah Akbar, aku pun tak tahu apa yang azab akan diberikan nanti guys. Sebab tu aku selalu minta maaf dengan mak aku lah kalau aku ada salah. Dan Alhamdulillah lah, mak aku pun jenis yang sangat memahami. Dia selalu cakap, walaupun ada salah, mami selalu maafkan anak-anak dia. Ini suatu benda yang buat aku sejuk sikit hati ya. Sebab kadang-kadang kita sebagai manusia memang tak lari daripada buat silap dengan mak kita, dengan bapa kita. Tetapi janganlah kita jadi sehingga manusia yang macam ni guys. Aku pun tak faham lah, kalaulah seseorang manusia tu dah dikategori manusia yang berjaya, orang yang ada duit, kenapa tidak boleh menjaga ibu bapa kita? Jadi ini sebenarnya pada aku ni adalah sebuah ujian lah. Ujian yang Allah nak uji kepada keluarga ni, pada anak-anak yang 4 orang tu yang tak jaga mak dia sampai mak dia pergi dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Allah Akbar. Aku takut nak cakap apa guys, pasal kita tidak tahu. Kalaulah seorang ibu tu pergi dalam keadaan hati dia tak reda, dia marahkan anak-anak dia, kau bayangkan bagaimana marahnya Tuhan kita kepada kita yang buat ibu bapa kita macam tu.
Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Tapi memang sedih guys kisah ni. Kenapa aku cakap macam tu? Kau bayangkan makcik ni, dia kalau kita dengar apa yang ustaz ni cerita tadi, dia punya excited, punya seronok nak jumpa anak dia. Dia bersiap awal. Pagi lagi dia dah siap, dah tunggu anak dia dekat luar tempat bangunan, tempat tidur dia kan. Dan keadaan panas, dia tunggu sampailah dah berbuka, anak dia masih tak datang ambil. Sampailah pukul 8 lebih semua macam tu, dia dah tahu yang anak dia memang tak akan datang lah. Ini semua satu janji palsu. Dan dia terus masuk tanpa berkata apa-apa. Dia terus tidur. Keesokan paginya dia meninggal dunia guys. Ya Allah, aku tak dapat bayangkan lah kalau benda macam ni kalau terjadi. Aku lihat depan mata, aku tak tahulah, memang tak dapat bayangkan. Aku dengar cerita macam ni pun aku dah sedih guys. Guys, ini satu iktibar yang kita boleh ambil guys. Kita boleh belajar daripada kesilapan manusia supaya jangan terjadi pada diri kita. Kita kena ingat guys, kita ni manusia yang tidak ada daya. Kita ni manusia yang sebenarnya nothing guys. Jadi bila kita ni tak ada apa-apa, janganlah kita jadi manusia yang sombong dan bongkak. Lebih-lebih lagi apabila kita sombong kepada ibu bapa kita yang menjaga kita, mendidik kita daripada kecil sampai besar. Tak kisahlah kalau dalam keluarga tu ada apa sejarah sekalipun, kita kena selalu ingat ibu bapa kita tetap ibu bapa kita. Sebab Allah telah tentukan inilah ibu bapa kita, inilah keluarga kita. Kita jagalah ibu bapa kita kerana Allah dan kerana kita sayangkan ibu bapa kita. Tu guys, aku sangat berharap video kali ni kita dapat pengajaran daripada apa yang telah terjadi. Kita ambillah ini sebagai satu iktibar. Janganlah kita jadi anak yang derhaka. Sekiranya kita jadi anak yang derhaka, inilah satu benda, satu perbuatan yang sangat merugikan kita, dan dia menjadikan kita manusia yang malang. Sebab apabila kita derhaka kepada mak bapak kita, bayangkan apakah azab yang Allah berikan pada kita nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okay guys, video kali ini sampai kat sini saja. Aku sangat berharap video ni kita dapat belajar guys. Seperti biasa, mana tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga terjumpa kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool guys. Korang memang awesome. Ciao.